Pertamanya, ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Tony Pua menyerlahkan siapa DAP sebenarnya. Ya. Kenyataan ini adalah satu kenyataan yang menunjukkan betapa DAP ini bukan sahaja parti resis, ya, tapi juga parti yang merasakan bahawa mereka telah memerintah negara ini walaupun belum diberi mandat, tapi telah dari segi pentadbiran telah menyatakan inilah pendirian mereka. Saya yakin dan percaya perkara ini tidak dikongsi oleh parti-parti di bawah Pakatan Pembangkang sendiri, tetapi kerana keangkuhan DAP itu sendiri menyerlahkan betapa Tony Pua ini seorang wakil di bawah satu parti yang sering menuduh dan menuding jari kepada UMNO sebagai parti resis, tapi mereka lah sebenarnya parti resis yang mengutamakan perjuangan pembelaan hanya satu-satu kaum sahaja. Dan kita juga tahu mereka ini tidak mengamalkan prinsip kesaksamaan dalam pentadbiran seperti yang diamalkan oleh parti komponen Barisan Nasional. DAP ini adalah satu parti yang mengamalkan bukan saja nepotism, mengamalkan resis dan sebagainya, tapi mereka ini sering mengambil peluang di atas kelemahan-kelemahan yang ada di kalangan rakan-rakan mereka di kalangan rakan-rakan parti komponen ataupun parti pakatan itu sendiri seperti PKR dan PAS, dan sudah tentu pada akhirnya mereka lah yang akan memperolehi keuntungan dari segi politik dan sebagainya. Dan sekiranya perkara ini tidak lagi disedari oleh PAS ataupun PKR, sudah tentu mereka lah yang akan rugi apabila lakonan ataupun wajah sebenar DAP ini dapat didedahkan. Jadi menyentuh kembali mengenai apa yang dikatakan oleh Tony Pua bahawa apabila mereka diberi mandat, kaki tangan awam akan dikurangkan. Ini kita boleh lihat dari segi komposisi kaki tangan awam adalah terdiri daripada kebanyakannya daripada golongan Melayu. Itulah saya katakan parti ini wakil-wakilnya bukan sahaja bersifat rasis tapi tidak rasional, dan mengurangkan tenaga penjawat awam sudah tentu akan melumpuhkan pentadbiran negara. Ini juga menunjukkan bahawa kenyataan mereka ataupun Tony Pua ini mewakili parti DAP dan Pakatan Pembangkang menunjukkan mereka ini tidak dewasa dan tidak boleh mentadbir pentadbiran sesuatu negara. Ini jelas ditunjukkan apa yang dilakukan di negeri Selangor dan beberapa negeri di bawah pentadbiran pembangkang, menunjukkan kelemahan-kelemahan ini telah terserlah, dan sekiranya rakyat masih tidak sedar dengan apa yang cuba disampaikan atau apa yang cuba diperjuangkan oleh Pakatan Pembangkang, yang seperti yang kita ketahui tidur sebantal tapi mimpi lain-lain, sudah tentu kita akan menjejaskan masa depan dan juga keadaan negara kita pada masa yang akan datang. Kita tidak mahu melihat perkara ini berlaku kerana kita mempunyai anak, kita mempunyai cucu yang akan mewarisi kepimpinan dan kehidupan kita pada masa yang akan datang. Adakah orang kata betapa sedihnya sekiranya kita biarkan perkara ini berlaku, dan kita ingin melihat satu kesedaran di kalangan rakyat, khususnya generasi muda kita, supaya dapat menilai dan juga melihat sendiri satu demi satu lakonan mereka yang telah jelas menjejaskan negara, bukan saja dari segi ekonomi, dari segi politik, dan juga dari segi, kalau sebelum ini sentimen keagamaan, sentimen perkauman dan sebagainya dimainkan, sehinggalah
perkara mengenai sejarah diperlekeh-lekehkan, dan apatah lagi dengan kenyataan terbaru daripada Tony Pua ini jelas menunjukkan mereka tujuan mereka hanyalah untuk mentadbir negara ini, dan sudah tentu tujuannya bukanlah untuk memberikan kebaikan kepada rakyat, tetapi lebih kepada kepada kesenangan diri masing-masing, ya. Sebab kita tidak melihat satu hala tuju yang jelas yang ditunjukkan oleh Pakatan Pembangkang ini, sama ada melalui buku jingga ataupun melalui apa yang mereka laksanakan di negeri-negeri yang ditakbir oleh Pakatan Pembangkang ini. Tidak ada hala tuju, ya, tidak ada satu tindakan yang jelas dan juga bersepadu seperti yang dilaksanakan oleh Kerajaan Barisan Nasional, bukan saja melalui bajet 2012 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tapi juga daripada pelan transformasi, sama ada di peringkat kerajaan dan juga parti telah jelas, dan buktinya telah ada, dan kita telah melihat walaupun bajet baru dibentangkan pada awal bulan Oktober, tetapi kita telah lihat kesan ataupun manfaatnya kepada rakyat telah diturunkan. Mekanismenya telah digubal dengan begitu rapi supaya semua lapisan masyarakat dapat merasai, ya, manfaat daripada bajet 2012 yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Dalam isu ini kan Datuk, kita melihat Pembangkang gemar mempolitikkan perkara-perkara yang tidak sewajarnya, termasuk kalangan awam misalnya. Dan apabila ada pihak menuding atau menyalahkan mereka, dengan mudah mereka akan mengatakan bahawa itu adalah kenyataan peribadi. Sebagaimana Tony Pua akhirnya mengatakan itu kenyataan peribadi, sedangkan dia sendiri adalah Ketua Biro Publicity DAP, Datuk. Ya, itu sekali lagi, ya, kita lihat jelas mengenai apa yang bukan saja perkara ini tidak dirancang dengan begitu rapi atau dibincangkan dengan begitu rapi. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa mereka ini tidak mempunyai hala tuju yang jelas, ya, bagaimana untuk mentadbir negara seperti negara Malaysia yang mempunyai penduduk 28 juta penduduk dengan keadaan ekonomi dan dengan keadaan benda ni bukan perkara main-main. Ya, kenyataan sepatutnya tidak dikeluarkan atas dasar kapasiti individu dan sebagainya, kerana mereka dilihat sebagai satu kepimpinan dalam sebuah parti, ya. Dan saya rasa macam agak kita dalam pergerakan Puteri sini kita membincangkan perkara ini dan merasa agak marah kerana selepas Tony Pua mengeluarkan kenyataan, tiba-tiba beberapa hari selepas tu 3 pemimpin Pembangkang terus keluar dengan kenyataan yang baru mengatakan, kita akan jaga, ini menampakkan mereka bukan saja secara dalaman itu tidak mempunyai hala tuju, tapi mereka membuat kenyataan untuk mengikut keadaan di mana memberikan keuntungan kepada mereka. Kenyataan itu lebih berbentuk kepada political mileage rather than orang kata sebenarnya tujuannya adalah untuk membela rakyat, ya. Orang kata mentadbir sebuah negara, mentadbir rakyat dan sebagainya, orang kata kebajikan rakyat dan sebagainya, ini bukan perkara yang boleh dipermain-mainkan atau diperolokkan seperti itu. Ini satu, kalau sekiranya saya sebagai rakyat biasa, saya merasakan seolah-olah masa depan kami ini diperlekeh-lekehkan. Seorang pemimpin boleh mengeluarkan kenyataan seperti itu, dan lepas tu pemimpin yang lain dalam parti yang sama mengeluarkan kenyataan untuk save face, untuk orang kata menyelamatkan diri. So ini bukanlah satu kepimpinan yang kita mahu. Saya menyerulah rakyat supaya menolak kepimpinan seperti ini. Cukup-cukuplah kita ini dibohongi, ya. Rakyat sudah banyak diberikan pembohongan. Sebenarnya yang menggula-gulakan rakyat bukan Kerajaan Barisan Nasional, tetapi yang menggula-gulakan rakyat adalah Pakatan Pembangkang dengan pembohongan demi pembohongan. Dan kita lihatlah pembentangan bajet ataupun belanjawan Kerajaan Negeri Selangor, ya.
bukan sesuatu yang baru, kerana perkara yang sama telah dilakukan sebelum ini selepas mereka menang Negeri Selangor. Macam-macam janji telah ditaburkan, tapi saya yakin dan percaya tidak ada satu pun janji itu dapat dikotakan. Masa depan rakyat bukanlah satu perkara yang perlu kita permain-mainkan, dan janji dengan diberikan janji-janji kosong seperti yang dilakukan oleh Pakatan Pembangkang ini. Saya mintalah kita harus sedar apa sebenarnya tujuan sebenar Pakatan Pembangkang. Sebenarnya tujuan Pakatan Pembangkang bukan sahaja mewujudkan keadaan huru-hara, tetapi apabila keadaan berlaku, keadaan huru-hara, saya percaya mereka tidak akan dapat menyelamatkan keadaan tersebut untuk menjadikannya lebih baik. Kita perlu meletakkan masa depan negara ini kepada pemimpin yang benar-benar jujur, ikhlas untuk berjuang untuk rakyat, untuk negara, dan ini tidak lain tidak bukan terserlah di bawah kepimpinan Barisan Nasional yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita.